Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kita sambung semula siri menghayati doa kita yang kelima. Dan sebelum ini kita telah bahaskan banyak tentang doa dan perkara yang berkaitan dengannya. Dan insya-Allah kita sambung dan kita ada banyak, saya ingat banyak puluh siri juga bagi siri-siri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini telah membangunkan kita daripada awal untuk bersolat, bertahajud dan kemudian untuk menunaikan solat berjamaah fajar, suatu perkara yang besar. Dan sebelum itu kita melazimi dengan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itu merupakan kekuatan dalam hidup setiap hamba. Kerana hamba-hamba Allah ini ada yang kadang-kala sebahagian manusia ni dia bangun pagi saja pun dia rasa dia diliputi oleh kerisauan, diliputi oleh perasaan sedih dan seumpamanya. Namun jika kita melazimi apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bangun dengan semangat untuk mengabdikan diri pada Allah, bersalat, berdoa, kemudian kita berzikir, beristighfar, terutamanya sebelum daripada masuk waktu fajar. Kemudian kita hadir dalam solat fajar, yakni solat subuh berjamaah, dan kemudian kita membaca wirid yang diajar oleh Nabi selepas daripada salat. Nabi baca bersendirian, dan kemudian kita selepas daripada itu kita meneruskan urusan kehidupan kita, kita akan dapati bahawasanya betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan kehidupan setiap kita ini, insya-Allah. Sebab itu di dalam Al-Adabul Mufrad dalam riwayat Al-Bukhari disebut a'jazan nas man ajaza mi'anid du'a. Orang yang paling lemah ialah orang yang tak berupaya untuk berdoa. Kerana perkara yang paling mudah sebenarnya pada zahirnya ialah berdoa pada Allah. Bangun berdoa pada Allah. Perkara paling mudah. Nak jumpa bos pejabat susah dibandingkan doa. Nak jumpa kita dengan kawan kita pun nak kena panggil dia, dia nak kena datang. Sekurang-kurangnya kita nak dial, nak kena call dia. Itu pun kalau dia menjawab. Sedangkan apabila untuk kita memanggil Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, mengadu padanya, dia yang memiliki segala-galanya yang ada dalam kehidupan kita. Hanya dengan kita menyebut Ya Rabb, Allahumma, Ya Rabb, Ya Allah Tuhanku, Ya Allah, dia mendengar kita di mana saja kita berada, kan, pada apa saja waktu pun, selagi mana dalam keadaan terhormat kita memanggil Allah Jalla wa'ala, dia mendengar kita. Sebab itu orang yang paling lemah ialah orang yang gagal untuk berdoa. Dan seperti mana yang telah saya sebut dalam siri-siri yang lepas, kadang-kala Allah jadikan sebahagian manusia ni dia berupaya untuk pergi jumpa orang tu, merayu kat orang tu dengan baik. Kalau dia ada hajat ataupun keperluan dia, pujuk orang tu, pujuk orang ni. Tapi malangnya dia gagal untuk mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kerendahan diri sebagai seorang hamba, berdoa kepada Allah supaya Allah memustajabkan doanya. Sebab itu orang yang gagal untuk berdoa ni, na'udzubillah, seakan-akan Allah tutup di dalam jantung hatinya daripada jalan untuk hadir dalam keadaan khusyuk dan tadarru' di hadapan kebesaran Allah Jalla wa'ala dan meminta pada Allah. Dalam dunia ni mungkin orang kata orang blok kita daripada nak jumpa orang besar tu, orang besar ni. Bagi sebahagian orang yang penting sangat untuk jumpa orang besar, dia kata orang tu blok dia, orang ni blok dia, tak bagi peluang kat dia. Itu manusia yang buat. Allah Ta'ala tak ada. Dia benarkan semua hamba-Nya boleh berdoa padanya.
Tetapi kalau ada hamba tu yang tak dicampakkan dalam diri dia, hatta perasaan ingin berdoa pun kepada Allah Jalla wa'ala, ini adalah hamba-hamba yang dahsyat. Seolah-olah Allah telah Allah tak sudi kerana barangkali ada hal-hal yang dilakukan di dalam hidup dia. Sebab itu kita istighfar dan mohon keampunan pada Allah, supaya Allah sentiasa mencampakkan dalam diri kita terasa dekat dengan Allah setiap kali kita berdoa kepadanya. Dan ini adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Kalau orang-orang lain tak nak terima kita, tak apa. Ini semua dunia sekejap saja. Mungkin kita perlukan orang lain tu masa kita bertugas, kita bekerja tertentu je. Kalau ada orang lain yang tak sudi untuk berkawan dengan kita, tak mau jumpa kita, tak apa. Dunia ni besar lagi, banyak lagi ruang-ruang yang lain. Tapi kalau Allah Jalla wa'ala tak nak terima kita, maksudnya tak dibuka perasaan dalam diri kita supaya kita dapat mendekatkan diri padanya, kita artinya berada dalam keadaan yang sangat teruk sebagai hamba-Nya. Kita boleh muhasabah diri kita sendiri di dalam hal ini untuk lihat adakah kita benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang mendekatinya. Ni tak perlu ustaz, tak perlu tok syekh, tak perlu apa nak pergi tanya. Kita hubungan dengan Allah Ta'ala dan mengetahui bagaimana Allah itu terasa dekat ataupun jauh daripada kita apabila kita berdoa kepadanya. Sidang penonton yang dirahmati Allah, saya nak masuk perkara yang paling utama sekali dalam doa. Perkara yang paling utama dalam semua tajuk nak doa ni ialah al-ikhlasu lillah fi doa. Ikhlas kepada Allah Ta'ala di dalam doa. Maksudnya kita hanya memanggilnya. Ikhlas ni khalis, Arab kata. Khalis ni clean, pure, bersih. Tak ada bercampur dalam doa kita tu dengan ingatan kita pada yang lain. Kita hanya panggil Allah. Dan kita ketika panggil itu benar-benar kita mengharapkan hanya Dia. Inilah dimaksudkan ikhlas. Kerana apa? Ikhlas sangat penting. Kerana ini adalah usul kepada penerimaan doa yang paling besar yang disebut di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Sebab itu Allah kata, fad'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Dalam surah Ghafir. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Doalah kepada Allah di dalam dalam keadaan kamu ikhlas hanya baginya agama. Walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir membenci kamu. Yakni ikhlas, solid ketika kita doa, tak ada siapa-siapa. Sesiapa yang betul-betul dia minta pada Allah dalam keadaan ikhlas, Allah Ta'ala mustajabkan doa dia. Hatta kalau orang tu, na'udzubillah, kufur pun pada Allah. Tapi kalau time dia berdoa, dia tak ada siapa-siapa dah. Betul-betul dia harap pada Allah, tak mustahil Allah terima doa dia. Ini kerana di dalam surah Al-Ankabut umpamanya, Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang yang musyrikin ini. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Apabila فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, apabila mereka menaiki bahtera. Orang dulu naik kenderaan, naik bahtera. Sampai sekarang pun naik bahtera di laut. Da'ullaha mukhlisina lahuddin. Mereka doa pada Allah keadaan ikhlas kepadanya agama. Falamma najahum ilal bar. Tetapi bila Allah Ta'ala najahum ilal bar, apabila Allah Ta'ala selamatkan mereka sampai ke darat, idahum yusyrikun. Mereka kemudiannya mensyirikkan Allah. Maksudnya mereka hanya ikhlas ketika itu saja, kerana dah tak ada apa. Bila balik ke darat, mula panggil selain pada Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tapi ayat ni nak cerita Allah Ta'ala selamatkan mereka. Walaupun itu keadaan mereka, kerana ketika mereka berdoa pada Allah itu mukhlisina lahuddin, ikhlas semata-mata kepadanya agama. Doa mustajab. Doa mustajab. Sebab itu antara benda yang ditempelak oleh Al-Quran. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir. Itu orang-orang yang menyekutukan Allah dalam doa. Ramai orang menyekutukan Allah dalam doa ni. Bahkan majoriti manusia ini menyekutukan Allah di dalam doa mereka, apabila mereka menjadikan selain daripada Allah sebagai turut memanggil selain daripada Allah. Sebagai mereka tu panggil nabi-nabi, Jesus help me. Dia tak pergi Ya Allah help me, Jesus help me. Itu sekutu Allah, dia kata kerana Jesus dekat. Yang sebahagian tu panggil wali, tolonglah aku. Wali sekian, bila dia dalam keadaan tu bukan panggil Allah, dia pergi wahai wali sekian panggil. Panggil wali kutub lah, Abdal lah, apa-apa nama-nama sekarang. Tambah sekarang ni pergi. Kononnya kita ni jauh daripada Allah Ta'ala. Bukan kita sembah wali tu, kita ni jauh, wali tu dekat pada Allah. Allah menemplak perbuatan yang seperti ini dalam Al-Quran. Sebab baca surah Fatir, Allah jelas-jelas menyebut, ala lillahi ad-dinul khalis walladhina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha sayahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Ketahuilah hanya bagi Allah itu ad-dinul khalis, agama, pengabdian, penyerahan diri, ikutan yang khalis hanyalah untuk Allah. Doa yang khalis hanya untuk Allah. Yang pure hanyalah untuk Allah. Dan mereka-mereka yang mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung-pelindung, mereka itu menyatakan, yakni mereka cuba nak justify perbuatan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah mereka-mereka tu nak bagi dekat si diri pada Allah. Yuqarribuna ilallahi zulfa. Nak bagi dekat diri dengan Allah Ta'ala saja. Kita ni jauh. Allah kata, innallaha sayahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun. Allah Ta'ala akan menghukum di antara mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang dusta, lagi kafar, lagi kufur. Sebab itu ini adalah hal yang paling penting. Supaya kita jangan tersasul menerima idea-idea yang disebut oleh sebahagian manusia mutakhir ini, di mana mereka menyatakan, kita jangan doa terus ke Allah jauh, kena pergi kubur wali sekian, wali sekian. Sebahagian tu buat bisnes untuk kita, ada siapa nak ikut rombongan untuk pergi doa kat kubur wali-wali ni, bayar kat orang ni pergi, nanti doa kita mustajab. Wali itu minta Allah, kita ni jauh. Macam ayat yang Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni, mereka ini cuba justifykan perbuatan mereka. Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala sebagai pelindung-pelindung, mereka kata kami tak sembah pun. Kami nak bagi dekat diri dengan Allah Ta'ala saja, kita jauh. Mereka ni wali-wali. Mereka ni sebagai tu Nabi. Allah kata, innallaha sayahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah Ta'ala tak akan bagi petunjuk kepada siapa yang pendusta lagi kufur. Sebab itu kita dalam doa ni, tauhid kita, bulatkan diri kita ketika berdoa hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Hanya pada Allah Jalla wa'ala. Tak payahlah duk fikir nak pergi sana, pergi sini, cari wali mana. Apabila jantung hati kita bersih, penyerahan kita bulat kepada Allah, kita berdoa dengan melakukan menurut sunnah-sunnah Nabi SAW, doa kita insya-Allah akan dimustajabkan oleh Allah Jalla wa'ala. Percayalah, kerana itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala.
falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah kata nak bagi doa terima, sahut dulu ajaran aku. Doa hanya pada aku. Wal yu'minu bi, beriman dengan aku. Beriman dengan aku. Ini adalah perkara yang paling utama dalam doa. Perkara yang kedua yang sangat utama juga dalam perkara yang penting juga dalam doa, supaya kita tak gopoh dalam doa ni, terus angkat tangan terus doa. Bukan tak boleh, boleh juga. Tapi dia macam orang kata, apabila kita hidangkan doa pada Allah tu, kita kemuka pada Allah tu, tidak dihidangkan dengan perkara-perkara yang mana kita menjadi wasilah, iaitu menjadi perantara, bukan perantara seperti yang dipahami sebab perantara kebaikan, bertawassul dengan amalan yang baik. Maksud apa? Bila kita nak, umpamanya apabila kita nak minta kepada Allah, bukan untuk dibandingkan, nak faham je kita. Manusia ni ada, Allah jadikan kita faham dalam kehidupan. Bila kita minta pada satu orang tu, kemudian kita minta tolong satu orang tu, kemudian sebelum kita nak tolong tu, kita buat benda-benda yang dia suka. Jadi benda-benda yang dia suka tu menyebabkan mudah kita bercakap dengan dia selepas daripada itu. Ini manusia lah. Allah Subhanahu Wa Taala nak fahamkan kita supaya Allah Taala tak memerlukan apa-apa. Tapi apabila kita membuat sesuatu yang menimbulkan redha Allah, maka doa kita lebih cepat untuk dimustajabkan. Di dalam kuliah saya dalam Bulughul Maram, beberapa hari yang lepas, pada Khamis yang lepas, tuan-tuan boleh ikuti Bulughul Maram bagi setiap Khamis malam Jumaat. Minggu depan juga akan bersambung insya-Allah. Saya baca hadis dalam Bulughul Maram itu berhubung dengan Nabi SAW tegur satu orang yang terus berdoa tanpa memulakan dengan memuja dan memuji Allah dan selawat kepada Nabi SAW. Berkata ajilah hadha, gopoh dia ni kan. Kemudian Nabi kata idza shalla ahadukum falyabda bitahmid, dalam sebahagian riwayat bitamjid, wa thana alaihi thumma la yusalli ala nabi summa da'u ba'da bima sya. Nabi kata apabila satu orang itu apabila dia berdoa kepada Allah Ta'ala, idza shalla ahadukum, salat ni doa lah kepada ahadukum, falyabda bitahmid, dia mulakanlah dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ataupun apa-apa pujian Allah yang memuji, dan wasana alaihi, puja dan puji Allah Ta'ala. Wali salli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun dia panjangkan selawat yang paling Nabi suka, yang Nabi sebut, yang paling Allah suka, yang Nabi telah sebut dalam salat, dalam hadis, itulah selawat Ibrahimiyah yang kita selalu baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ataupun kalau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, juga semua hal-hal yang ini disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita tu nak tunjuk adab kita ni, apabila kita pergi jumpa nak minta orang, cik, masuk-masuk tak ada apa, cik, bagi kat saya sekian-sekian. Boleh juga, mungkin orang tu bagi. Tapi kata cik, terima kasih, cik ni banyak jasa kat saya, dan cik banyak tolong saya, dan orang yang kerja cik pun bagus, telah bantu saya. Cuma saya ada sikit nak minta tolong lagi. Itu adab kita hatta dengan manusia, kita beradab. Ini kan pula dengan Allah Azza wa Jalla yang tak boleh dibandingkan dengan makhluk. Jadi kita, Nabi dalam hadis, Nabi ajar kita bila nak doa, kita mulakan dengan Alhamdulillah. Apa-apa, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Semua puji dan puja Allah. Apabila kita puji dan puja Allah ni bukan sekadar di mulut. Dah kira aku baca dah Alhamdulillah tadi. Tapi bermaksud seperti mana mulut kita melafazkan puja dan puji itu,
jantung hati kita juga melafazkan puja dan puji itu. Maksudnya, perasaan kita pun puji. Kadang-kadang kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak ada pun pujian itu di dalam diri kita. Kita hanya sebut perkataan dah kita dengar orang kata, kalau nak doa, sebut Alhamdulillah dulu. Kita Alhamdulillah Rabbil Muhammad. Dalam keadaan kita ini tidak hadir langsung perasaan memuja dan memuji Allah, dan dengan keikhlasan berselawat kepada Nabi SAW. Selawat pada Nabi itu, macam saya sebut, kita jangan tersalah sangka. Selawat pada Nabi itu bukan maksud kita minta tolong Nabi. Selawat pada Nabi itu bermaksud kita berdoa kepada Allah agar diberikan kurniaan kepada Nabi SAW. Allahumma, ya Allah. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Ya Allah, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kita minta daripada Allah Ta'ala supaya memberikan kurnia kepada Nabi-Nya SAW yang kita kasihi. Dan kita tahu, kalau kita minta kepada hamba-hamba Allah yang lain supaya Allah tengok orang susah, kita doa pada dia, supaya Allah berikan, lepaskan dia kesusahan. Kita doakan kawan kita kebaikan. Kalau kita doa pada Allah orang lain pun, malaikat akan doa balik pada kita. Malakan muwakkal. Malaikat yang Allah wakilkan akan doa balik pada kita. Dan malaikat itu akan menyatakan bahawasanya walaka mislu zalik, bagi engkau seperti itu. Ini kan pula apabila kita berdoa dengan menyebut Nabi kita Muhammad, berdoa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Allah memberikan kurniaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentulah akan dibalas lebih besar pada kita. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Nabi SAW menyatakan, man salla alayya min ummati mukhlisan, sesiapa yang doa untukku, yakni selawat untukku di kalangan umatku dalam keadaan ikhlas. Nabi tak perlu doa kita, tetapi Allah Ta'ala suruh kita doa pada Nabi sebagai tanda terima kasih kita, sebagai tanda menghormati Nabi, sebagai tanda bagaimana kita membalas budi Nabi SAW. Siapa yang selawat pada Nabi, selawat tu dah doa pada Nabi lah. Mukhlisan min qalbihi, ikhlas daripada jantung hatinya. Sallallahu alaihi asyra salawat. Allah Ta'ala selawat, doa balik padanya. Maksud Allah Ta'ala bagi balik doa. Selawat Allah ni bukan maksud Allah minta pada mana-mana. Allah tempat kita meminta. Tapi maksudnya Allah akan berikan kurniaan padanya itu 10 kali kurniaan. Wa maha anhu asyara sayiat. Allah padamkan 10 kejahatan, dosa-dosa. Wa rafa'ahu biha asyara darajat. Allah angkat dengannya 10 darajat. Wa kataba lahu biha asyara hasanat. Dan Allah tulis dengan selawat itu 10 kebaikan. Maka dengan itu, sebelum kita nak doa, kita selawat pada Nabi dengan penuh keikhlasan daripada hati kita, dengan penuh keinsafan terhadap hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh ingatan kita ke atas apa yang telah baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam membawa agama. Kita memohon Allah Ta'ala sentiasa memberi kurnianya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah yang diajar oleh Allah sendiri kepada kita. So, ada dua tadi, tauhid, dan kemudian yang berikutnya ialah kita membaca Alhamdulillah, apa pujian pada Allah. Kemudian kita berselawat kepada Nabi SAW sebelum kita berdoa. Dan ada beberapa perkara. Kita selawat pada Nabi pada awal, sebelum kita tutup pun kita juga akan selawat lagi Nabi SAW lagi sekali. Ini juga antara yang sunnah. Jadi doa kita berada di tengah. Boleh juga kita selawat masa awal, kemudian terus saja berdoa. Boleh juga kita berselawat pada awal doa, pada tengahnya, pada akhirnya beberapa kali. Boleh juga kita berselawat
pada awal dan pada akhir. Sebelum selawat itu dengan kita menyebut, memuji dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah dan seumpamanya. Ini adalah antara benda yang diajar oleh Nabi SAW di dalam doa. Cuma saya tambah sikit kerana kalau ada sikit masa, sementara tuan-tuan mungkin belum sampai lagi ke tempat kerja, iaitu Nabi SAW minta ajar kita, apabila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita naklah berdoa dalam keadaan kita yakin. Jangan kita doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau kau mau hari ni, bagilah kat aku macam ni, terpulanglah ya Allah. Kita tak boleh begitu doa kepada Allah. Doa kepada Allah hendaklah dengan jazam. Yakni doa kepada Allah hendaklah dengan doa yang putus. Sebahagian orang, dia doa, dia tak apalah, kalau bolehlah ya Allah bagi, minta pada Allah. Dengan manusia ni, mungkin kita kalau boleh tolonglah. Manusia begitu, Allah Ta'ala tak ada demikian. Nabi SAW ajar dalam hadis, idza da'a ahadukum falyajzim falyajzimil mas'alah. Apabila seorang kamu berdoa secara jazam, secara putus, wala yaqul Allahumma in syi'ta fa'tini fa inna Allaha la mustakrah lahu. Allah Ta'ala ni, jangan kata bahawasanya Allah, kalau Allah mau, Allah bagilah kat aku. Kerana Allah Ta'ala, tidak ada siapa pun yang dapat memaksa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada siapa boleh paksa Tuhan. Jadi Allah Ta'ala memang boleh bagi apa saja. Minta dengan putus kepada Allah Jalla wa'ala. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Jadi kita bila minta pada Allah, putus. Ya Allah, berikanlah padaku. Dengan santun, dengan hormat, dengan penuh adab pada Allah. Dengan antara yang tak adab tu, yang kita tak nampak, yang ada dalam diri kita. Kita tak yakin. Tak tahulah, try bila doa, Allah Ta'ala terima ke tak. Itu menyebabkan doa tak diterima. Kalau dia nak bagilah, tak bagi aku nak buat macam mana. Itu sangka buruk kita dengan Allah. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, saya selalu baca hadis ini, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah pada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu diterima oleh Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu yakin doa kamu diterima oleh Allah. Kerana orang yang tak yakin doa dia diterima oleh Allah, memang Allah Ta'ala tak terima doa dia. Kerana ana inda dhanni abdi bi. Dalam hadis Muslim tu, aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku denganku. Sebab tu dengar pada siri yang lepas, saya dah sebut bagaimana cara Allah SWT memustajabkan doa hamba-hambanya. Bagaimana Allah memustajabkan doa hamba-hambanya. Yakin Allah mesti akan terima, kerana itu adalah janji dia. Cuma bagaimana Allah itu menghadirkan doa itu kepada kita, itu kan mempunyai berbagai-bagai rupa dan warna di atas kebijaksanaan Allah Ta'ala. Dan hadis tadi, hadis Muslim itu, Nabi SAW sebut lagi, Nabi kata, wa'alamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin lahin ghafil. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima doa daripada jantung hati yang ghafil. Tu orang utara kata ghaflah. Ghafil ni tak ingat apa. Lahin, sia-sia. Macam orang doa, amin, amin. Dia tak ada ingat apa. Macam ataupun kita amin doa orang, kita pun tak tahu apa, tunggu doa habis. Tak ada kehadiran, perasaan, kerendahan diri ketika meminta. Minta pun orang kata doa lah pada Allah Ta'ala. Dia pun doa, ya Allah, terimalah, ya Allah. Ini semua doa yang tak mustajab. Nabi bagi tahu. Sama juga kan ada orang minta kita tolong doa kat dia. Kita doa sungguh-sungguh lah. Ada orang minta kita doa. Kadang-kadang doa ke anak saya, kita dah ambil syarat doa. Kita pun baca. Sedangkan perasaan diri kita ini
dalaman diri kita ni tak berdoa pun pada Allah Ta'ala. Sekadar doa, mudah-mudahan insya-Allah sembuh. Macam kita pergi ziarah orang sakit. Dah kita tahu dalam sunnah kita ziarah orang sakit, kita doa pada dia supaya dia sembuh. Kita pun kata, insya-Allah, ya Allah bagi sembuh, tahurun insya-Allah. Sembuhlah wahai Allah Ta'ala. Tahur insya-Allah. Sembuh insya-Allah. Sedangkan ketika kita sebut perkataan itu, dalam diri kita tak ada pun mendoakan kepada si fulan itu supaya dia sembuh. Jadi taklah jadi doa, kerana doa ni dalam keadaan muqinuna bil ijabah, yakin Allah Ta'ala terima. Doa itu hendaklah dalam keadaan jantung hati yang sentiasa rendah diri dan harap Allah terima doa. Sebab tu kadang-kadang kita nak suruh orang berdoa, bukan syok-syok, hang doa lah. Dia kata, hang doa lah. Dia tak apa mau doa kita. Macam mana kita nak suruh dia doa? Kalau dia doa, maksud doa tu bukan setakat bacaan yang didengari di telinga kita ini. Tetapi doa adalah sesuatu yang mana kita baca ataupun kita ungkapkan dengan penuh perasaan mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala harapan kita dan doa kita, dan insya-Allah pada besok kita akan sambung lagi ataupun siri-siri kita ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua dan dijadikan doa-doa kita mustajab. Ada banyak siri dalam siri ini. Mudah-mudahan tuan-tuan semua perempuan bersabar supaya segala perkara yang berkaitan dengan fiqh doa ni dapat kita pelajari bersama dan kemudian disampaikan juga kepada orang lain supaya orang lain pun juga dapat berdoa kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala menerima doa kita semua insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.